Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya nak jawab sekejap. Ada soalan yang sangat penting untuk saya jawab. Sesiapa tolong jawab, boleh tak buat solat qada kalau dah terlepas beberapa jam? Jawapannya boleh dan memang wajib pun qada. Okey, terkejut pukul 9. Jadi dah 2 jam lebih. Dah 2 jam lebih dah terlepas subuh contohnya. Terus qada pada waktu tersebut juga. Bila bangun, terus qada waktu subuh tu. Tapi jika tak sempat, contohnya betul-betul tak sempat, memang betul-betul dah lambat, dah lewat apa semua, kalau qada selepas waktu dia terbangun tu pun boleh. Mungkin qada lah pada waktu zuhur nanti ke dan sebagainya. Wajib qada. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat, kalau terlepas, mungkin ada orang ingat terlepas berapa minit, berapa ni tak, berapa lama pun terlepas, boleh qada dan wajib qada. Terima kasih ya kepada yang bertanya. Masya Allah, alhamdulillah. Okey, minta maaf saya mula terus dengan jawapan kepada persoalan sebab saya rasa orang yang bertanya betul-betul nak tahu, sebab digunakan perkataan tolong jawab. Dah terlepas berapa jam, boleh tak qada? Simple saja jawapannya, boleh. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, sebagaimana yang dijadualkan pada pagi hujung minggu yang barakah, yang tenang ini, marilah sama-sama kita memulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nyawa, Allah masih lagi menyambung hari demi hari untuk kita. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Allah masih meneruskan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita memang sejak daripada lahir sampailah saat ini. Allah masih lagi memberikan keluasan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, walaupun kita ni sahabat-sahabat sekalian terlalu banyak lalai, terlalu banyak dosa, terlalu besar hawa nafsu kita yang selalu kita turuti. Terlalu sedikit pula ibadah kita sahabat-sahabat. Terlalu sedikit pula amal soleh kita. Dan jika kita nak hitungkan sahabat-sahabat semua, sebab untuk kita dicampakkan ke dalam neraka lebih banyak berbanding sebab untuk kita masuk ke syurga Allah. Itu ayat saya je lah. Bukanlah saya kata itu hadis Nabi, kata ulama ke apa. Itu adalah muhasabah ataupun fikiran saya sendiri. Bila saya renung dan hisap diri sendiri, saya hitung-hitung apa yang saya boleh rasa. Sebab-sebab untuk dicampakkan ke dalam neraka tu lebih banyak berbanding sebab-sebab untuk dimasukkan ke dalam syurga. Namun kerana kita hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perlu ada sikap bersangka baik dengan Allah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam hadis qudsi, ana indi zanni abdi bi. Aku sebagaimana sangkaan hamba-Ku. Lalu kita banyak bersangka baik dengan Allah, bahawasanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Namun dalam sangkaan baik kita kepada Allah itu perlu disusuli dengan usaha ikhtiar bersungguh-sungguh. Sangkaan baik ini tuan-puan sekalian disusuli dengan amal baik, amal soleh.
Tapi jika kita buat maksiat, lalu kita tak bertaubat sungguh-sungguh tapi bersangka baik, itu bukan erti sangka baik yang dimaksudkan dalam hadis Nabi tersebut. Buat maksiat, tak taubat, tak apa, Allah kan maha pengampun, Allah maha pengasih, maha penyayang. Tak apa, Allah maha baik, Allah sekian-sekian, subhanallah. Lepas tu minta taubat pun tak adalah sampai taubatan nasuha, biasa-biasa je. Lepas tu ulang balik. Antara ciri-ciri taubat yang bukan taubatan nasuha ataupun bukan taubat yang diterima oleh Allah, masih lagi berkekalan melakukan maksiat. Berkekalan. Kalau betul-betul dia bertaubat, dia tak ulang lagi dah maksiat tersebut. Tak ulang dah. Jadi muhasabah diri saya sendiri, saya selalu merasakan bahawasanya asbab untuk dicampakkan ke dalam neraka, untuk diazab, itu lebih banyak berbanding asbab untuk kita melangkah masuk ke syurga Allah. Terlalu banyak tanggungjawab saya sendiri terhadap sebagai seorang isteri kepada suami, sebagai seorang ibu ayah terhadap anak-anak, sebagai seorang anak terhadap ibu ayah, sebagai seorang saudara kepada adik-beradik saya. Tanggungjawab saya sebagai seorang yang diberi amanah menguruskan NGO Sahabat Amal Care, yang diberi amanah menguruskan kepercayaan ummah, setiap sen duit ummah. Saya sebagai seseorang yang diberikan oleh Allah amanah ilmu untuk disampaikan, melakukan kerja amal ma'ruf nahi munkar. Kalau saya hitung-hitung, kadang-kadang memang tak lena tidur. Kalau saya bayangkan kalau saya matilah malam ni, terlalu banyak tanggungjawab dan urusan saya yang saya tak sempurnakan. Yang hakikatnya saya boleh buat yang lebih baik, tetapi kerana hawa nafsu, malas, cuai, kerana kecintaan kepada dunia berlebihan, yang saya merasakan bahawasanya terlalu banyak sebab untuk menjadi jalan-jalan na'udzubillah dicampakkan ke dalam neraka. Namun sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Rasulullah menuntut kepada kita, setelah kita melakukan kebaikan demi kebaikan, bersangka baik dengan Allah, berdoa supaya Allah terima kebaikan dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Itulah sangkaan baik disusuli dengan usaha ikhtiar sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Kan, saya sebagai ibu, saya ada anak 7 orang. Saya ada anak kecil. Kadang-kadang emosi saya tak stabil bukan kerana anak-anak, tapi kerana perkara luar. Kerana bebanan kerja, kerana tekanan luar sahabat-sahabat sekalian. Tapi biasa berlaku anak-anak yang menjadi mangsa. Dilepaskan kemarahan, tiba-tiba anak buat salah sikit marah berlebihan. Tiba-tiba anak salah tanya pun marah. Subhanallah. Kalau saya nak menghitung episod gagal saya menjadi ibu yang tenang, ibu yang sabar, kegagalan saya menjadi ibu yang beri contoh yang terbaik pada anak, saat saya menegur anak saya, kenapa tinggi suara, kenapa bergaduh sama-sama, kenapa, sebenarnya soalan kenapa itu balik kepada saya. Sebab itu selepas saya tanya anak dan saya marah anak, kenapa macam ni, kenapa buat macam ni, kenapa begini-begini, saya akan terdiam sekejap dan saya istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya akan diam, saya kata astagfirullah. Kerana apa yang anak saya buat mengikuti contoh saya. Apa yang mereka buat tu cerminan saya. Apa yang kesilapan mereka buat tu ada kesilapan yang saya perlihatkan di hadapan mata mereka. Itu saya istighfar, saya kata, ya Allah, jika nak dihisap tentang aku sebagai seorang ibu ni pun berat tuan-puan dimati Allah sekalian, berat. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, tapi Allah melihat usaha kita. Cuba jadi ibu yang baik, isteri yang baik, anak yang baik, sahabat yang baik, majikan yang baik. Saya selalu terlebih marah kepada staf. Kadang-kadang kita susuli dengan kasih sayang dan sebagainya. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, ada banyak faktor yang menyebabkan kita hilang kawalan diri. Namun kita ada banyak cara untuk mengubatinya semula. Istighfar, taubat, minta maaf, cover balik dengan kelembutan dan kerisauan. Itulah perjuangan kita. Daripada hari demi hari perjuangan kita. Kadang-kadang kita menang, sahabat-sahabat. Kadang-kadang kita menang. Kita menjadi orang yang tenang. Kita boleh mengawal amarah, kita boleh mengawal tekanan. Tapi ada kalanya kita kalah. Dan itulah lumrah sifat manusia, takkan menang selamanya. Takkan menang. Kalau sentiasa menang melawan hawa nafsu dan bisikan syaitan, tidak wujud namanya taubat.
Tidak wujud namanya istighfar. Tidak wujud namanya mohon maaf dan dapat pahala memohon maaf dan memberi maaf. Kerana itulah fitrah yang Allah ciptakan kepada kita, yang mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-insanu la yakhlu 'anil khati'i wan nisyan. Sesungguhnya manusia itu tidak terlepas daripada kesilapan dan juga kelupaan. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, mungkin ada di kalangan kita yang dah sampai tahap kehidupan yang tenang, dah tak ada marah-marah. Syukur, alhamdulillah, saya ucap tahniah. Kehidupan yang tenang, tak ada marah-marah. Namun mungkin ada beberapa faktor kenapa kehidupan anda dah sampai tahap begitu. Anda telah melepasi saat-saat genting dalam hidup. Anda telah pun melepasi saat yang mana anak-anak kecil yang anda diuji dengan penat, diuji dengan stres. Yang mana anda dah lepasi saat-saat yang mana anda dihimpit dengan pelbagai tekanan. Kiri, kanan, depan, belakang. Subhanallah. Saya juga mengimpikan satu masa keadaan yang mana saya boleh panjang umur berada di tahap situasi yang tenang. Namun di kalangan kita ramai lagi yang emosinya, yang perasaannya dihimpit-himpit dengan ujian kiri dan kanan, atas dan bawah. Daripada pelbagai manusia dan tanggungjawab yang banyak. Telah menarik ataupun melari menjauhkan daripada tidur yang lena. Makan pun, ya makan, tetapi tidaklah terasa manis dan sedap dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu bila kita berbicara tentang soal sabar, redha, tenang dan sebagainya, kita lihat kepada siapa yang sedang kita bercakap. Adakah di hadapan kita orang yang sedang berada dalam takdir Allah pada waktu itu, takdir yang sangat berat. Sedang diuji dengan suami, dengan anak, kesempitan rezeki, sedang diuji dengan sakit yang berat, sedang diuji dengan sekian-sekian yang kita sedang tidak lalui. Maka subhanallah, ketika itu empati ataupun rasa kebersamaan itu jauh lebih hebat kesannya berbanding nasihat demi nasihat. Sesetengah orang bukan dia nak mendengar nasihat kita, tetapi dia ingin dia didengar. Sahabat-sahabat sekalian, dia ingin dia didengar kerana beban dia terlalu berat. Masya Allah. Dan itulah yang berlaku pada hari ini, saat pandemik yang telah mengheret kita hampir 2 tahun, dah 1.5 tahun, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Kes bunuh diri semakin tinggi. Kes hilang kepercayaan dan putus harapan, putus asa dan putus daripada rahmat, daripada bersangka baik dengan Allah semakin tinggi, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Bagi kita, bila kerajaan melanjutkan tempoh lockdown 2 minggu, tambah lagi 2 minggu, bagi kita yang berada di sebuah rumah yang selesa, yang masih ada simpanan, yang masih lagi boleh bekerja, yang masih lagi boleh berniaga, tuan-puan sekalian, bagi kita okey, sahabat-sahabat, bagi kita okey. Sebab apa? Yang beratnya apa? Kita tak dapat nak pergi makan kedai, kita dapat itu, dapat ni. Tahap ujian dalam pandemik ini sangat berbeza mengikut individu. Tapi saya sendiri berhadapan dengan orang-orang yang ujiannya berpakej, sahabat-sahabat sekalian. Ujiannya pakej. Subhanallah. Pakej apa? Pandemik, diberhentikan kerja mengejut, pakej dengan rumah dilelong, pakej dengan kereta ditarik, pakej anak-anak kecil, pakej isteri pun tak bekerja, pakej lagi berniaga cuba tak menjadi. Maksudnya ujian itu berpakej. Kita mungkin ada 1-2 ujian, tetapi berpakej dengan kemudahan dan kesenangan, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Kami NGO Sahabat Amal-Khair berhadapan dengan pengadu dan pemohon yang macam mana, tuan-puan sekalian? Contohnya orang umur dah 40 lebih, 50 lebih. Kerjanya adalah tukang rumah. Ini saya bagi satu contoh saja. Dan apabila berlakunya lockdown, kerja tukang rumah, buruh kasar ni, kerja kampung ni, yang buat buruh-buruh kasar kecil ni, kerja adalah gaji hari. Dan tak ada simpanan langsung sebab selama ni bekerja hari pun memang tak cukup pemakan untuk anak isteri. Adakah wajar kalau saya cadangkan, Encik, pakcik, cubalah buat berniaga online, buat berniaga ni. Pakcik ni tak reti, Facebook pun tak ada, semua ni tak reti. Pakcik dah umur 50 lebih, 40 lebih, pakcik ni nanggung anak, nanggung cucu. Ustazah, kalau tak kerja 1 hari pun dah terasa sebab tu tua-tua pun kerja.
tak kerja 2 hari, masuk ke dalam mesej saya permohonan daripada kakak saya, adik-beradik saya. Kak Mak, minta duit sikit, ada ramai tukar-tukar rumah, kerja-kerja kapur ni Kak Mak. Tak ada duit langsung, anak-anak lapar, tak ada duit langsung. Boleh tak Kak Mak bagi sikit? Kata bagilah. Memang dia orang tak ada peluang kerja. Ada orang muda hari ini bila berlaku macam ni kreatif. Sebab ini zaman kita, zaman teknologi sahabat-sahabat sekalian. Jadi orang yang ada kemampuan untuk menguruskan teknologi tak ada masalah. Mungkin boleh survive. Cuba iklan, buat bisnes tu, buat bisnes. Tapi bagi orang dah 50 lebih, 60 lebih, bagaimana mereka nak mendepani situasi hari ini yang bertukar semua urusan melalui apa? Melalui digital, melalui online, melalui media sosial. Sedangkan mereka tidak ada media sosial. Sebab itu, subhanallah, muslimin muslimat sekalian, tajuk yang diberikan hari ini oleh pihak penganjur, tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Bila saya baca sahabat-sahabat sekalian nota yang disediakan oleh unit saya, kemudian saya buat persiapan, saya memang menangis. Sebab apa sahabat-sahabat, antara fitnah ataupun musibah berat umat kita ni, hilang kasih sayang kepada saudara, hilang kasih sayang kepada fakir miskin. Sebab masing-masing bila berlaku wabak macam ni, memikirkan tentang diri sendiri. Ya, memang itu wajar. Simpanan sendiri, bimbang, tak tahu berapa lama, kan nanti diri sendiri kelaparan, mungkin sekian-sekian. Subhanallah, tuan-tuan dan mati Allah sekalian, itu wajar. Bukan saya kata tak boleh. Subhanallah, dan memang benar. Bila berlaku hampir kiamat nanti, bila berlakunya kemarau berturut-turut, itulah gambaran yang akan berlaku. Manusia mengunci pintu rumah masing-masing, menyimpan bekalan makanan yang ada. Apabila berlakunya kemarau berturut-turut yang diceritakan dalam hadis Nabi, tanda kiamat yang akan berlaku, tuan-puan dimati Allah sekalian, tidak ada lagi daun yang hidup, tidak ada pokok yang hidup. Daun hijau sudah habis dimakan oleh manusia dan binatang untuk pertahankan diri. Kemudian daun kering juga turut dikutip. Bahkan semua sumber makanan yang tak biasa kita jadikan bahan makanan, jadi bahan makanan pada saat itu. Dan manusia mula membunuh sesama manusia kerana sekeping roti. Manusia mula membunuh dan mengetuk pintu jiran untuk makan sesama manusia, makan makanan, mencuri dan sebagainya. Memang keadaan itu akan sampai, akan tiba. Tapi bukan waktu terdekat. Kerana tanda-tanda kiamat yang besar itu bukan pada waktu yang terdekat sahabat-sahabat sekalian. Walaupun dah ada, dah keluar dah semua tanda-tanda kecil. Jadi saat ini Allah menguji kita sahabat-sahabat. Siapa yang ikuti kitab Riyadhus Shalihin pagi-pagi saya, Allah menguji kita sejauh mana niat kita. Niat kita nak bantu orang susah, nak menunjukkan kasih sayang dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, hari ini program kita dianjurkan oleh pihak Masjid Pro 2. Subhanallah, pihak Masjid Pro 2 ni dah lama hubungi dan meminta dan berhajat untuk menganjurkan majlis ilmu. Pihak Masjid Pro 2 MP2, Masjid Pro 22 Serendah. Terima kasih kepada ustaz yang menghubungi pihak dan sebagainya. Jadi kita sedang live serentak, FB live di Masjid Pro 2 dan FB live di Ustazah Asma Harun. Terima kasih ya kepada pengurusan tertinggi masjid, ejika-ejika masjid yang bertungku lumus daripada awal. Yang ketiga, seterusnya muslimin muslimat, staf-staf Pro 2. Tahniah ya kepada pihak Masjid Pro 2 menganjurkan majlis ilmu walaupun di alam maya. Dan kita mengharapkan marilah sama-sama kita menghulurkan infak dan sumbangan kepada pihak masjid. Sebab sekarang pihak masjid adalah antara benteng terkuat kita umat Islam. Benteng ataupun tempat untuk umat Islam kita hari ini. Asnaf fakir miskin pergi hubungi pihak masjid, imam, bilal, mohon bantuan. Dan saya tahu alhamdulillah banyak masjid di Malaysia mencari dan menjejaki asnaf fakir miskin di sekitar qaryah mereka. Mereka mencari, mereka menjejaki, subhanallah. Termasuklah Masjid Pro 2 menjaga kebajikan pekerja dan sebagainya. Jadi kalaulah kita menyumbang kepada masjid-masjid, sebenarnya kita sedang membantu dan menunjukkan kasih sayang kepada saudara-saudara kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Muslimin muslimat, tajuk kita adalah Man la yarhamu la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak disayangi.
Saya harap tuan-puan boleh bersama dengan saya sampai habis kuliah, kerana masa yang diperuntukkan kepada saya hanya 1 jam sahaja. Dan kalau terlebih, sikit saja saya mohon maaf kalau terlebih. Jadi kita akan habis jam 10. Dan insya-Allah tuan-puan akan dihidangkan, akan diberikan pengetahuan untuk saya juga dan kita semua berkenaan dengan hakikat kasih sayang dan besarnya pahala memberi kasih sayang, dan bagaimana kaedah menurut sunnah Nabi dan para sahabat menunjukkan kasih sayang. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kehadiran lebih kurang dalam 3,000 lebih termasuk dengan Insta 3,500 lebih kurang. Saya mengharapkan sahabat-sahabat boleh share lagi perkongsian kita ini, tekan butang share supaya lebih ramai. Mungkin ada yang sangat memerlukan dapat mendengar mutiara hikmah, boleh menyejukkan, memberikan kekuatan. Subhanallah. Boleh ya sahabat-sahabat, kalau saya menyampaikan ilmu kerana amanah, sahabat pula menyebarkan ilmu juga kerana tanggungjawab. Jadi kita sama-samalah menjalankan tanggungjawab kita, menyampaikan ilmu dan juga menyebarkan ilmu. Subhanallah. Dan saya sangatlah menggalakkan dan mengalukan dan juga berterima kasih kepada yang sudi bagi komen, bagi love, bagi emoji, komen-komen yang berterusan, sebab dengan anda menuliskan nota perkongsian tu sebenarnya telah menaikkan engagement live automatik. Ada orang segan nak share, dia cuma komen, bagi respon dan sebagainya, itu telah menaikkan engagement live. Subhanallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut tentang kasih sayang, ia daripada perkataan bahasa Arab hub, yuhibbu, habba, iaitu perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia, perasaan yang dimiliki oleh binatang. Subhanallah. Binatang pun ada perasaan kasih sayang sesama binatang. Sama juga dengan manusia. Ya, memang manusia memang ada perasaan kasih sayang. Binatang pun ada. Sebab itu kalau kita sebut, kan manusia ada akal. Tetapi kenapa ada manusia yang boleh bunuh anak sendiri? Manusia ada akal, tapi kenapa manusia boleh mendera pasangan, anak-anak dan sebagainya? Kerana manusia telah dicabut daripada perasaan kasih sayang. Dan kita kadang buat perbandingan. Kucing pun sayang anak, binatang pun sayang anak. Tapi binatang tak ada akal. Jadi kasih sayang sebenarnya berada di akal, ataupun berada di nafsu, ataupun berada di hati. Binatang tidak dikurniakan akal. Tetapi kenapa binatang boleh kasih sayang sampai seekor ibu sanggup mengorbankan diri untuk menyelamatkan anak? Subhanallah. Apa yang berlaku? Kasih sayang dikurniakan oleh Allah, diberikan kepada nafsu. Keinginan. Nafsu ini adalah satu keinginan. Dan bila kita sebut pasal nafsu, encik ada apa-apa ke? Bila kita sebutkan tentang nafsu, tuan-puan sekalian, nafsu kan ada pembahagian. Ada nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Ada nafsu ammarah yang sentiasa menyuruh melakukan kejahatan. Ada nafsu lawamah yang lembut. Ada nafsu, pelbagai bentuk nafsu. Sebab itu, bukanlah orang yang soleh, orang yang beriman itu, orang yang tidak ada hawa nafsu. Ada. Tetapi nafsunya telah pun berjaya ditundukkan. Nafsunya telah berjaya dijinakkan. Nafsunya telah pun dia berjaya pimpin. Subhanallah. Tetapi apabila seseorang tidak belajar bagaimana menguruskan dan mengawal hawa nafsunya, ketika itulah sifat umpama binatang mula muncul. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak conteng sikit. Masya Allah. Encik, saya nak conteng sikit. Okey. Encik boleh je gerak laju-laju sikit, encik. Tak apa ni. Okey. Sebenarnya memang saya dah ready untuk kita banyak sikit conteng, sahabat-sahabat. Okey, encik. Dalam perjalanan, terima kasih ya encik suami. Dalam perjalanan, encik kenapa encik tak buka? Ni, emas. Dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum cerita pasal perjalanan Rasulullah,
Ini manusia. Okey ya. Manusia. Atas daripada manusia adanya Allahu Akbar. Adanya malaikat. Kemudian di bawah manusia adanya binatang. Kan, adanya binatang. Saya nak tulis balik Encik tak? Manusia, malaikat, boleh nampak tulisan saya, binatang. Okey. Okey. Manusia dikurniakan apa tuan-puan sekalian? Akal. Yang kedua nafsu. Ini saling berlawan ni. Nafsu. Binatang pula hanya ada nafsu, tak ada akal. Manakala malaikat pula hanya ada akal, tak ada nafsu. Malaikat tak ada nafsu, ada akal saja. Sebab itu malaikat ni taat je kepada Allah, tidak ada keinginan untuk ingkar kepada Allah. Manusia sentiasa berlawan antara akal dan nafsu. Subhanallah. Akal ni tempat duduknya ilmu, memandu kita dan sebagainya, menimbang perkara baik buruk, dosa pahala. Selalu berlawan akal dengan nafsu. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, manusia, Masya Allah, Allahu Akbar, boleh jadi lebih mulia daripada malaikat. Manusia boleh jadi lebih mulia daripada malaikat. Dan boleh jadi lebih dahsyat dan lebih rendah daripada binatang. Subhanallah. Tolong ingat perkara ni. Masya Allah. Manusia boleh jadi lebih tinggi kedudukan daripada malaikat apabila manusia boleh mengawal akal dia, boleh menjadikan akal sebagai pemandu, bukan hawa nafsu dia sebagai pemandu saat dia hidup. Manusia boleh lebih tinggi daripada para malaikat. Dia boleh naik tingkatan lebih tinggi daripada malaikat. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di hadapan para malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan apabila Allah berfirman, berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ingin menjadikan di muka bumi Allah, di muka bumi itu khalifah. Qalu, lalu mereka berkata, siapa? Para malaikat berkata kepada Allah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha, ya Allah, adakah kamu ingin menjadikan padanya, iaitu muka bumi, man yufsidu fiha, mereka yang akan merosakkan muka bumi itu, wa yasfikud dima, dan mereka yang akan menumpahkan darah di atas muka bumi itu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, manakala kami, ya Allah, para malaikat ni, kami sentiasa menyucikanmu, membersihkanmu, mengesakanmu, sentiasa. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan kami sentiasa memujimu, wa nuqaddisu lak. Subhanallah. Masya Allah. Namun apa perintah Allah kepada malaikat ketika Allah menciptakan, dan kemudian Allah menjawab, sesungguhnya kamu tidak ketahui apa yang aku ketahui. Masya Allah. Kemudian apa yang Allah perintahkan setelah Allah benar-benar menciptakan Nabi Adam alaihissalam? Allah meminta para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud adalah satu perbuatan pergerakan sujud, tapi itu bukan perintah sembah. Yang disembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tapi sujud
Itu biasa dan boleh berlaku. Kadang-kadang ada isteri sujud kat kaki suami minta maaf bila buat kesalahan yang besar sangat. Ada juga suami yang pegang sujud kaki isteri bagi peluang bila dia buat kesalahan yang besar sangat. Maksudnya perbuatan sujud tapi bukan bermaksud suruh menyembah Nabi Adam AS. Itu adalah sebagai satu simbol Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan manusia. Sebagaimana firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka sesungguhnya kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik sesempurna ciptaan. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Dan begitulah bila kita lihat apa yang berlaku, syaitan, iblis, syaitan ni tuan-puan daripada kalangan jin. Di kalangan jin ada jin yang beriman, ada jin yang kafir. Jin kafir namanya syaitan, iblis ni peringkat yang lebih tinggi. Enggan untuk sujud kepada Adam. Dengan sebab syaitan menyebutkan sesungguhnya kami daripada minan nar, dan Nabi Adam itu min turab, daripada tanah. Kerana bagi jin yang telah lama, syaitan yang telah lama mendiami, yang telah pernah lihat syurga, yang telah terlebih dahulu dibentuk, dicipta oleh Allah sebelum manusia, dan dia pula daripada unsur yang lebih kuat berbanding tanah, iaitu unsur api. Dengan sombong tuan-puan dimati Allah sekalian, enggan untuk mentaati perintah Allah. Kemudian apa yang berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala menghalau dan mengharamkan syurga untuk iblis, untuk syaitan. Lalu syaitan dan iblis ini meminta apa dengan Allah? Ustaz, boleh tak Ustaz ambil buku Sahabat Dunia Akhirat? Ada kat situ kan? Syaitan dan iblis meminta dengan Allah supaya diberi tangguh sampai hari kiamat untuk merosakkan anak Adam. Untuk merosakkan anak Adam. Okey, saya nak baca. Nanti kita akan pergi kepada tajuk ni, tetapi kita nak, ini buku pertama saya, buku Sahabat Dunia Akhirat, Masya Allah. Ada tajuk yang keempat, tajuk keempat dalam buku Sahabat Dunia Akhirat. Sampai sekarang kalau siapa nak beli ada lagi. Sahabat Dunia Akhirat, Masya Allah. Muka surat 13. Pada tajuk Kenali Musuhmu. Subhanallah. Dalam surah Al-A'raf ayat 14 hingga 17. Surah apa sahabat-sahabat? Boleh tengok. Janji syaitan. Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 14-17. Surah Al-A'raf ayat 14 hingga 17. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, berilah tempoh kepadaku hingga hari mereka dibangkitkan, iaitu hari kiamat. Dendam iblis dan syaitan kepada kita, dendam yang tidak pernah terpadam, dendam yang tidak pernah berhenti. Walaupun tuan-puan yang dimati Allah sekalian, kalau kita fikir, syaitan tak ada ganggu dah aku ni, aku bukannya ni sangat, baik sangat. Oh, syaitan tak ganggu dah aku dah umur 50-60 dekat nak mati dah. Selagi kita hidup, syaitan adalah musuh seteru utama kita. Syaitan minta dengan Allah diberi tempoh. Setelah syaitan dihalau daripada syurga, setelah syaitan dimurkai oleh Allah, Allah SWT menyebutkan akan dibakar dalam api neraka kerana kesombongannya. Lalu syaitan minta diberi tempoh. Qala innaka minal munzarin. Lalu Allah memberi jawapan. Allah berfirman, sesungguhnya engkau daripada golongannya diberi tempoh ke suatu masa yang tertentu. Maksudnya syaitan tidak pernah mati, takkan mati. Dia hidup sepanjang hayat dia. Walaupun syaitan juga melalui proses penuaan, tapi dia tidak mati. Qala, lalu syaitan berkata lagi, iblis berkata lagi, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan aku tersesat, maka sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka daripada menjalani jalanmu yang lurus. Subhanallah. Perhatikan apa jawapan syaitan kepada Allah. Iblis berkata, oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan aku tersesat. Sejak bila iblis ini di kalangan orang yang sesat? Sejak iblis enggan sujud kepada Nabi Adam AS. Bermula daripada itulah. Dan syaitan dengan sombong menyalahkan Allah dengan berkata, oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan aku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka, yakni manusia.
Aku akan mengambil tempat menghalangi mereka daripada menjalani jalanmu yang lurus. Dan ayat yang terakhir iaitu ayat ke-17, syaitan menyambung lagi, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan datangi mereka. Tengok, syaitan bersumpah ni demi Allah tu. Syaitan bersumpah, demi sesungguhnya aku akan menghalangi mereka. Kemudian syaitan sama lagi, kemudian aku akan datangi mereka, yakni manusia, dari hadapan mereka serta dari belakang mereka dan dari kanan mereka serta dari kiri mereka, dan engkau tidak akan dapati kebajikan mereka bersyukur. Sumpah iblis apa di hadapan Allah? Akan mendatangi, akan menghasut, akan merosakkan kita daripada melalui jalan-jalan yang lurus. Syaitan akan berusaha apa tuan-puan sekalian? Untuk menghasut kita daripada kiri, daripada kanan. Itu disebut dalam firman Allah. Syaitan bersumpah akan menghasut kita daripada kiri, daripada kanan, daripada atas, daripada bawah. Sehingga ya Allah, kamu akan melihat sangat sedikit di kalangan mereka, di kalangan hamba-Mu itu, di kalangan orang-orang yang bersyukur. Subhanallah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kepada ni. Syaitan tadi, sebab apa sifat dia? Apa halangan dia? Syaitan dah tengok neraka. Tuan-puan sekalian, syaitan juga dah tengok syurga. Syaitan dah tengok Allah. Syaitan pernah berbicara dengan Allah. Adakah syaitan tidak beriman ataupun syaitan tak tahu tentang dahsyatnya neraka? Adakah syaitan tidak tahu bagaimana indahnya syurga? Adakah syaitan tak kenal Allah? Adakah syaitan tidak kenal malaikat? Syaitan tahu semua tu. Syaitan dah tahu antara jin yang dipeliharkan Allah semua tu. Tapi kenapa syaitan tega? Kenapa syaitan iblis sanggup walaupun dia dah tahu azab neraka tu macam mana? Kerana sombong, takabur. Subhanallah, sombong. Tuan-puan di mata Allah sekalian, sombong. Encik, orang boleh nampak tak? Buka lah. Kerana sombong, takabur. Tuan-puan di mata Allah sekalian. Sebab itu Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga seseorang yang ada sebesar biji sawi, sebiji zarah, sombong. Allahu Akbar. Sombong ini adalah pakaian iblis. Pakaian iblis. Sombong adalah pakaian iblis. Iblis sedaya upaya ingin memakaikan pakaian sombong kepada manusia. Kepada manusia. Iblis tak berdendam pun dengan malaikat. Tak berdendam pun dengan binatang. Iblis berdendam dengan manusia. Sebab asbab perintah Allah suruh sujud kepada Adam, dan asbab dia enggan, dia di kalangan yang dimurkai oleh Allah, ia di kalangan yang dibenci oleh Allah, di kalangan yang akan dicampak ke dalam neraka. Jadi sifat sombong ini syaitan berusaha sedaya upaya memakaikan kepada manusia, menyebabkan manusia jadi apa? Dan manusia yang kalah dan dipakaikan pakaian sombong oleh binatang ini, oleh syaitan ini, dia akan jadi kedudukan lebih hina daripada binatang. Lebih hina daripada binatang. Manusia yang sombong, ciri-cirinya adalah tidak menyayangi. Subhanallah. Susah nak tunjuk kasih sayang. Seorang suami yang susah nak menyayangi dan tunjukkan kasih sayang kepada isteri, kepada anak-anak. Isteri pun sama. Sebab apa? Sifat sombong ni datang daripada dia rasa dia lebih. Dia rasa dialah yang patut dihormati. Dia yang patut disanjungi. Dialah yang patut sekian-sekian. Dia tak boleh nak merendahkan diri. Sombong lawan tawaduk. Sombong lawan merendah diri. Subhanallah. Ego yang berlebihan dan sebagainya. Manusia yang ada sifat sombong, dia jadi kasar. Manusia yang ada sifat sombong, dia susah nak minta maaf. Sebenarnya susah sikit saya tulis. Banyaklah ciri-ciri manusia yang sombong ni. Dia cepat dan berlebihan, marah
kasar, susah memaafkan dan mohon maaf. Syaitan suka semua ni. Sebab semua ni boleh memutuskan silaturahim, boleh merosakkan manusia, amal soleh dan sebagainya. Cepat dan berlebihan marah. Manusia yang sombong akan selalu dengki. Dia tak boleh tengok orang lebih. Dengki, iri hati. Suka maki hamun. Suka peli, jatuhkan orang. Sebab apa boleh dia maki hamun manusia lain, maki hamun orang lain? Sebab apa? Dia rasa dia lebih baik. Jadi orang tu layak dimaki hamun. Dia boleh maki hamun sesuka hati, tak fikir perasaan orang lain sebab ada sifat sombong dalam diri. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Ni firman Allah, wala tamshi. Wala tamshi fil ardi maraha. Maksudnya, jangan kamu berjalan. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi Allah dengan sombong. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Syaitan berusaha memakaikan pakaian sombong kepada manusia bila manusia kalah dan tak sedar dipakaikan pakaian sombong oleh binatang dan dia menjadi macam-macam sikap-sikap yang negatif oleh syaitan. Kedudukan manusia saat ini lebih dahsyat daripada binatang. Binatang ada nafsu. Daripada nafsu ni dia ada keinginan kasih sayang. Sebab itu kalau tanya kasih sayang binatang sama binatang berada di mana? Adakah dia akal dia? Binatang tidak ada akal. Tapi pada nafsu. Nafsu ni yang menyebabkan kita rasa rindu. Kita rasa nak peluk pasangan kita. Kita rasa nak belai anak-anak. Itu maksudnya nafsu yang disalurkan dengan cara yang baik. Tapi nafsu yang dialihkan, disalurkan dengan cara yang salah. Dia ingin belai, dia ingin peluk, dia rindu kepada orang yang haram untuk dia peluk, untuk dia belai. Sebab itu nafsu bila gunakan keadaan yang baik ia menjadi baik. Subhanallah. Jadi binatang ada nafsu, ada kasih sayang, tapi binatang tak ada akal. Sebab itu tak pernah pun binatang dibawa ke mahkamah. Contohnya ada singa makan seorang manusia makan anak manusia ke. Tak pernah singa tu dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan. Kamu bersalah sekian-sekian wahai singa. Kamu akan dihukum penjara. Sebab apa? Kamu dah makan ada seorang manusia ni. Manusia ni tak salah pun. Nak lalu yang kau makan tu kenapa? Tak. Binatang selamanya tidak akan diberikan tanggungjawab dunia ataupun akhirat. Sebab binatang tak ada apa? Binatang tidak ada akal. Nafsu akan membawa kepada kasih sayang. Nafsu apa lagi binatang ada? Nafsu makan, nafsu minum, nafsu lapar, nafsu mengantuk, nafsu penat. Itu adalah keinginan-keinginan. Masya Allah. Manakala manusia pula ada nafsu, ada akal. Ya, ada nafsu, keinginan apa? Berkasih sayang. Tapi salurannya akal pun menimbang kasih sayang kepada siapa. Ada yang tak patut dan berdosa bila bagi kasih sayang. Contoh, nafsu kata lapar. Akal pula kata apa? Makan. Encik, betul ke macam kamera tak nampak sini? Ya. Akal pula kata makan makanan yang halal sahaja. Makanan yang barakah. Jangan membazir dan sebagainya. Nafsu kata apa? Okey, nak memakai pakaian, nak beli pakaian baru. Akal pula kata apa? Okey, pakaian tu mesti sederhana, mesti tutup aurat. Subhanallah. Selalu seiring ni nafsu dengan akal ni. Dan manusia yang sentiasa dipandu oleh akal, Masya Allah, kedudukannya akan lebih tinggi daripada malaikat. Masya Allah, akan lebih tinggi. Itu cerita Nabi Allah Sulaiman sendiri. Bagaimana ada malaikat bagi tawaran ni, tiba-tiba ada seorang manusia yang saleh. Jin bagi tawaran sekian-sekian, jin yang beriman. Kemudian ada seorang manusia yang saleh, kan? Akhirnya dimakbulkan Allah dan ditinggikan kedudukan manusia yang saleh itulah, seorang lelaki yang saleh itulah, untuk memindahkan singgasana Nabi Allah Sulaiman kepada istana Balqis. Adalah kisah-kisahnya lagi. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, ini saya nak padam ya, boleh faham sikit. Ini konsep simple. Kalau kita nak kupas ini memang banyak lagi. Manusia duduk di antara malaikat dan binatang. Kadang-kadang manusia lebih tinggi kedudukan daripada malaikat.
apabila dia mendepani akal. Akal ni iman apa semualah. Tetapi ramai manusia lebih rendah kedudukan daripada binatang. Binatang pun tak bunuh anak sendiri, manusia bunuh. Binatang pun sesama dia pun berkasih sayang. Ada manusia yang sangat kasar, yang sangat dera lah apalah. Ketika itu dia telah hilang akal. Akal dia telah hilang. Dia telah bertuhankan hawa nafsu. Na'udzubillah min zalik. Binatang kalau dia tunggang nafsu dia pun, dia hidup dengan hawa nafsu, tak ada masalah sebab dia tak ada akal. Dan binatang tidak akan dibertanggungjawabkan apa pun tanggungjawab di dunia ataupun di akhirat. Okey, saya nak padam ni sahabat-sahabat di mata Allah sekalian. Saya nak bagi satu analogi yang indah juga yang saya belajar dalam satu buku. Buku Ibnu Rijal, masya-Allah, Ustaz Ibnu Rijal. Okey. Okey, subhanallah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Dalam perjalanan Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj. Ni kan Isra pasu Mi'raj. Kita bayangkan daripada mana? Daripada Mekah kepada mana sahabat-sahabat sekalian? Perjalanan Rasulullah daripada Mekah ke Palestin. Di Palestin kan Masjidil Aqsa. Ini Isra Mi'raj. Okey, Masjidil Aqsa. Okey, pasu Mi'raj pula, perjalanan Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Okey, itulah namanya Mi'raj. Isra daripada muka bumi ke muka bumi. Manakala Mi'raj naik ke atas. Naik ke atas lah sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, naik ke atas. Subhanallah. Itu namanya Mi'raj. Dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okey, kat sinilah. Dalam perjalanan Rasulullah menunggang apa sahabat-sahabat di mata Allah sekalian? Menunggang burak. Burak ini adalah dia dikategorikan sebagai binatang syurga yang akan jadi tunggangan. Kan zaman Rasulullah pun tunggangannya adalah binatang lah. Jadi burak ni tunggangan Rasulullah. Jadi kita boleh nisbahkan sebagai binatang. Rasulullah menunggang Nabi. Encik nampak ni? Nabi menunggang burak. Dan Nabi dipandu oleh malaikat. Ada malaikat Jibril kan yang menemani Nabi SAW. Menunggang burak dipandu. Ataupun ditunjuki jalan. Ditunjuki jalan. Kan dalam sepanjang perjalanan tu Nabi SAW akan tanya. Bila ada nampak peristiwa-peristiwa, Nabi tanya, ini apa? Itu kenapa? Apa yang wangi tu? Kemudian sekian-sekian. Maksudnya Nabi ditemani, dipandu, ditunjuki, ditemani oleh malaikat. Subhanallah. Sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, Masya Allah, dalam perjalanan kita, Nabi nak pergi mana ni? Perjalanan menuju Allah. Nak bertemu dengan Allah. Maka kita sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, perjalanan kita menuju Allah. Daripada awal kita lahir sampailah kita mati. Perjalanan kita menuju Allah. Burak ni binatang, mewakili binatang, manakala malaikat pula mewakili akal. Perjalanan kita, ini metafora lah dalam peristiwa Isra Mi'raj yang boleh dikaitkan. Perjalanan kita menuju Allah, kita ni menuju Allah, sentiasa perlu menunggang hawa nafsu. Kita perlu menunggang hawa nafsu. Burak adalah ditunggang. Bukannya yang menunggang Rasulullah, tapi Rasulullah yang menunggang. Burak adalah kiasan kepada binatang. Dalam sepat binatang hanya ada nafsu. Sepanjang perjalanan kita sahabat-sahabat untuk menuju Allah, kita perlu menunggang hawa nafsu kita dan kita perlu dipandu dengan akal kita. Akal lah yang memandu. Tapi ramai hari ini yang terbalik, hawa nafsu yang menunggang kita. Soalnya harian kita, plan kita itu adalah daripada petunjuk hawa nafsu. Apa yang kita suka, apa yang kita nak, apa yang kita hajatkan, apa plan-plan kita dan sebagainya. Nak kejar tu, nak kejar ni. Hawa nafsu yang telah menunggang kita sampai kita ni terikut dan lagi tak capai apa yang kita nak, apa yang kita target, apa yang kita inginkan. Sampai sanggup
abaikan anak, abaikan isteri, abaikan suami, sampai sanggup abaikan orang-orang sekeliling untuk kejar target sekian-sekian, kita sangat bimbang jika kita ditunggang oleh hawa nafsu. Sahabat-sahabat sekalian, perjalanan kita bertemu dengan Allah, akal adalah yang akan memandu sebagaimana Rasul sendiri ditunjukkan. Dan bekalan utama dalam menuju Allah. Kita tahu dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah SAW sebelum bertolak, berlakunya peristiwa pembelahan dada untuk dimasukkan hikmah. Subhanallah, hikmah ini mewakili apa? Ilmu. Bekalan utama kita, subhanallah, adalah ilmu. Bekalan kita bertemu dengan Allah untuk hidup dipandu akal, dan kita untuk menunggang hawa nafsu sampai kita boleh beza, ini akal ke ini nafsu. Kita mesti bekalan utama adalah ilmu. Rasulullah SAW sebelum melakukan peristiwa Isra' Mi'raj, dibelah dada untuk kali kedua, subhanallah, dibelah lagi dada untuk dimasukkan hikmah kebijaksanaan. Ilmu, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Okey, faham sikit yang tu ya. Okey, saya nak duduk pula ni sebab nak sambung pasal sayang disayangi, tapi saya wallahualam saya jadi share apa yang cik nanti dulu. Tak duduk lagi, cuma saya nak bagi tahu. Bukan nak bagi tahu apa? Tadi kita baca firman Allah. Ini kononnya saya lah. Alah, bulat pula muka saya. Jap. Okey, ini saya kan. Tak apalah cik ya, muka si cik macam ni pun tak kisahlah. Okey, bujur sikit. Okey, ada mata, ada hidung, ada mulut. Okey, Asma. Ya. Bab apa tu? Okey. Okey, Asma. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Syaitan janji apa tadi? Syaitan janji apa? Syaitan janji akan ganggu saya, kita semua, daripada kiri, daripada kanan, daripada atas, daripada bawah. Maksudnya syaitan kalau tak boleh ganggu kita daripada sebelah ni, dia akan fikir juga ganggu sebelah sini. Kalau tak boleh ganggu sebelah sini, dia ganggu sebelah atas. Kalau tak boleh ganggu sebelah atas, sebelah bawah. Dia tak pernah kata kalau pun tak boleh ganggu semua, dia berhenti ganggu. Tak, dia akan sentiasa mengganggu. Syaitan dan iblis, syaitan, kalau sebut syaitan termasuk iblis lah. Lepas tu bos-bos dia, pangkat-pangkat tinggi dia, iblis, syaitan iblis. Tak apalah nak tulis dua-dua pun, tapi kalau tulis sebut syaitan tu, iblis termasuk syaitan lah. Iblis ni pangkat-pangkat lebih tinggi. Okey, syaitan iblis ni, sahabat-sahabat sekalian, dia ada ensiklopedia. Eja macam mana ni, takut salah. Ensiklopedia, betul tak? Tak apalah tu. Okey, dia ada ataupun dia ada database. Ataupun data maklumat lah. Data, ada rekod, ada strategi, ada marketing, lagi ada apa lagi? Yang paling utama, iblis, syaitan ada pengalaman yang luas. Knowledge, pengalaman. Dia ada R&D, research and development dia. Ada tapi kekuatan dia pada pengalaman dan research and development dia, kajian-kajian dia terhadap siapa? Terhadap saya. Syaitan tahu detail apa kelemahan saya, titik lemah saya di mana. Syaitan tahu detail. Saya ni kalau kena puji kalah, contoh je. Saya ni kalau diuji melalui suami memang teruk, tak boleh kawal diri. Saya ni kalau diuji dengan anak sekian-sekian. Kalau tak boleh uji dengan suami, saya dah makin matang, saya dah okey. Kalau tak diuji dengan anak pun, saya macam contohnya, dia akan uji pula daripada mana-mana sisi. Kalaulah syaitan tak nak ganggu kesabaran kita, dia ganggu kesabaran suami, akhirnya kita hilang sabar. Kalau dia tak boleh ganggu kita, dia akan ganggu anak kita sampailah kita hilang sabar dengan anak. Kalau tak boleh ganggu ni, ganggu pula rakan sekerja contohnya. Subhanallah. Soalannya kalau syaitan tak banyak ganggu direct kita, dia akan ganggu sekeliling kita yang membuatkan kita trigger. Semua okey. Tiba-tiba ada isu viral dekat Facebook. Kita tak boleh kawal.
Benda yang jauh, yang orang yang viral tu pun tak ada kaitan dengan kita. Individu yang viral tu pun tak pernah pun bagi makan ke ataupun buat jahat pada kita. Tiba-tiba tak pasal-pasal kita masuk kelompok yang maki hamun sumpah seranah. Tak pasal-pasal. Sebab puas hati tengok orang kena maki, orang kena hamun. Lepas tu anamimah, ngadu domba. Lepas tu peli dan sebagainya. Nampak tak? Hari ini ramai orang melakukan dosa dengan manusia yang dia tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa. Kalaulah kita ni nak marah pada orang buat sesuatu pada kita, itu normal. Tapi sekarang ada orang yang saling, ada je cerita hari-hari mesti nak. Cabaran sangat. Dia kalau tak boleh ganggu orang sekeliling semua okey, dia ganggu yang jauh. Asalkan boleh ganggu. Syaitan ada rekod, ada pengalaman, ada strategi, ada marketing. Ni syaitan iblis ni dah buat kajian. Daripada Nabi Adam, manusia pertama, sampai manusia sekarang. Syaitan sangat licik dan sangat tahu mana titik lemah manusia. Manusia lemah kalau selalu dipuji. Manusia lemah kalau tak dihargai. Kalau kita ini titik lemah kita adalah kita ni sedih, sangat mudah merajuk, sangat mudah ni, kalau tak dihargai, akhirnya kita selalu diuji dengan orang yang tidak menghargai kita. Kita ni lemah kalau bab ni. Kita mesti ada kekuatan kelemahan. Syaitan kenal kita daripada sejak kita lahir. Sampai kita membesar. Kan ada korin. Sampailah kita sampai sekarang. Syaitan tahu mana titik lemah kita. Syaitan tahu. Subhanallah. Sebab itu kalau kita perasan, titik lemah itulah yang selalu diserang. Yang selalu berlaku apa-apa. Subhanallah. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Jadi, mana dah encik pemadam? Dah tak ada. Okey. Kesimpulan bab ni tak apa ya, saya lebih masa sikit, minta maaf ya. Tiba-tiba bercerita pasal ni. Allah beri kita 2 surah Al-Mu'awwizataini. Allah Akbar. Al-Mu'awwizataini. 2 surah perlindungan. Maksud Al-Mu'awwizataini ini memang ada dalam hadis Nabi, sahabat-sahabat. 2 surah perlindungan. Bila turun 2 surah ini, Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat, Nabi kata sesungguhnya telah turun 2 surah Al-Mu'awwizataini, telah turun kepadaku surah yang tidak ada perlindungan yang lebih baik daripada 2 surah ini. Sabda Nabi SAW. Pertama surah apa? Surah An-Nas. Qul a'udzu Birabbin Nas. Yang kedua surah Al-Falaq. Qul a'udzu Birabbil Falaq. Ini namanya Al-Mu'awwizataini, 2 surah perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku mohon perlindungan daripada Tuhan manusia. Kalau kita baca Qul a'udzu birabbin nas, kita dapati perlindungan yang kita minta daripada Allah dalam surah An-Nas, iaitu perlindungan daripada jin, syaitan, minal jinnati wan nas, daripada jin dan juga daripada manusia. Manusia yang membisik kepada kejahatan. Dan jin ni di kalangan jin kafir yang selalu membisik kita kepada kejahatan. Yang saya cerita syaitan iblis tadi itulah. Manakala surah Al-Falaq pula, Qul, katakanlah. Ini perintah amar. Fi'il amar, memerintahkan. Allah perintahkan supaya kita memohon perlindungan daripada dia. Sebab perlindungan-perlindungan yang kita minta daripada Allah adalah kepada perkara yang kita sendiri tidak mampu berlindung tanpa bantuan Allah. Contohnya dalam surah An-Nas, kita mohon perlindungan daripada apa, tuan-puan sekalian? Daripada jin dan manusia yang berniat melakukan kejahatan. Jin benda kita tak nampak. Hanya Allah saja yang boleh memelihara kita. Kalau benda yang buruk yang kita nampak, kita boleh hindar, kita boleh lari. Tapi syaitan kita tak boleh nak lari, tak boleh hindar. Hanya Allah sahaja yang mampu menghindarkan kita. Tetapi dengan syarat mesti mohon perlindungan.
Itu qul a'udzu binnas. Qul a'udzu bil falaq pula, ya katakanlah aku mohon perlindungan daripada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Subhanallah. Yang menguasai waktu malam, apabila malam telah gelap gelita. Dan dalam surah Al-Falaq kita mohon perlindungan daripada apa? Daripada sihir. Yang kedua, mohon perlindungan daripada manusia yang dengki, yang melakukan kedengkian. Bahaya, orang yang dengki ni ramai. Tapi bahaya apabila orang yang dengki melakukan kedengkian. Sama ada dia buat dengan cara fitnah, dia jatuhkan kita dengan cara yang kotor, dia jumpa bomah untuk sihir. Sebab itu dalam surah Al-Falaq kita mohon perlindungan. Surah An-Nas, Al-Falaq, kedua-duanya mohon perlindungan sesuatu yang manusia tidak akan mampu mengatasi ataupun berlindung, mengawal kecuali dengan pertolongan Allah. Doakan sahabat-sahabat sekalian untuk saya buat tadabbur khas surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Tadabbur khas untuk dua surah ini kerana ia sangatlah mendalam untuk setiap patah perkataan. Jadi saya bukan cerita je syaitan attack gini, syaitan buat gitu, goda gini. Sekarang kita terus bagi skill, kaedah bagaimana kita nak menang dalam godaan, bisikan, hasutan, kejahatan syaitan. Dan Allah SWT telah ceritakan kepada kita kelicitan syaitan dan sebagainya, dan Allah tidak meninggalkan tanpa memberikan kepada kita bagaimana cara untuk menghadapi makhluk yang bernama syaitan ni, dan juga jin dan juga manusia yang berniat untuk melakukan kejahatan. Siapa yang meminta perlindungan dengan Allah, maka dia akan dapat perlindungan. Sebab itu ni antara ayat ataupun surah yang menjadi amalan Nabi wajib sebelum tidur. Nabi SAW, ini Sayyidina Aisyah menceritakan, setiap kali Rasulullah nak tidur, Rasulullah akan merapatkan kedua tangan. Maksudnya dalam tangan berdoa. Lalu Rasulullah akan membaca 3 kul. Kul huwallah, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bin nas. Apa yang Nabi buat? Nabi akan sapu ke seluruh tubuh, mana-mana bahagian tubuh yang dapat capai dengan tangan. Sahabat-sahabat, Nabi SAW pun buat. Kita jauh beza dengan Rasulullah. Rasulullah sendiri buat perbuatan mohon perlindungan daripada Allah. Kita yang lemah iman, ibadah kurang apa semua ni, malas nak minta perlindungan dengan Allah. Tapi bila jadi ujian, bila ada musibah, tahu pula sedih, keluh kesah, tahu pula kita mengadu kepada Allah, tahu pula kita macam sedih, kenapa orang tu buat macam ni, kenapa orang. Tetapi sepanjang kita hidup, adakah benar-benar kita mohon perlindungan daripada Allah, ataupun kita menyandarkan apa-apa pun kepada diri sendiri? Subhanallah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, mari kita tengok. Subhanallah. Encik. Okey, ya, memang kena baca setiap kali sebelum tidur, wajib kita baca. Saya bisa sampai di rumah, memang sebelum tidur kita wajib baca dan jadikan amalan anak-anak, sebab kita tak mampu lindungi anak kita, bahkan diri kita daripada jin, syaitan, iblis semua, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mampu, yang melindungi kita. Sebab itu bila kita mohon isti'azah, kita mohon perlindungan, Allah akan berikan perlindungan. Allah akan hantar malaikat untuk merejam syaitan yang ada di sekeliling kita. Kan perkataan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, aku mohon perlindungan daripada Allah, daripada syaitan yang direjam. Para ulama mengatakan siapa yang isti'azah, mohon perlindungan daripada Allah, Allah akan merejam syaitan yang ada sekeliling kita. Tapi kalau kita tak minta perlindungan daripada Allah, macam mana Allah nak perintahkan malaikat untuk melindungi kita? Sebab kita sangat sombong. Sombong apa? Tak minta tolong dengan Allah. Sombong apa? Tak minta perlindungan daripada Allah yang maha berkuasa. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman 2 Al-Mu'awwizatain ini, qul, katakanlah, a'udzu, aku mohon perlindungan. Allah bagi kita perintah supaya mintalah, katakanlah, sebut. Subhanallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin membacakan beberapa hadis Nabi sebagai mengupas tajuk kita ni. Walaupun macam saya melencong sikit, tetapi saya nak sampaikan antara sebab utama manusia tidak berkasih sayang, manusia enggan menunjukkan kasih sayang kerana sifat sombong. Sifat sombong itu datangnya daripada apa? Syaitan dan iblis. Sebab itu kadang-kadang rawatan dalam bab hubungan suami isteri, hubungan dengan anak rawatan rohani sangat berkaitan. Rawatan beramal dengan surah-surah tertentu, zikir-zikir tertentu. Sebab apa? Kalau orang bukan Islam, rawatan psikologi, emosi, sekian-sekian. Saya bukan menafikan, rawatan itu pun penting. Tapi bagi kita orang soleh, orang yang beriman, kita tahu di sana antara punca kadang-kadang masalah rumah tangga, masalah hilang kasih sayang adalah kalahnya kita
daripada gangguan jin dan syaitan. Subhanallah. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda. Nabi SAW bersabda, Inna lillah, hadis yang lain dulu, yang bermaksud, saya terus baca maksud dia. Al-Aqra' bin Habis suatu ketika melihat Nabi SAW sedang mencium Al-Hasan cucu beliau. Maka dia yang memiliki 10 orang anak, namun maka ditanya. Sebab tak tahu kenapa, encik tolong kejap. Memang ada perkataan yang tertutup. Daripada tadi sebenarnya, bila buka yang mana pun ada perkataan yang jadi tak nak baca. Ni, macam mana nak hilangkan ni? Ni ada. Okey. Subhanallah. Al-Aqra' bin Habis suatu ketika melihat Nabi SAW sedang mencium Hasan cucu beliau. Al-Aqra' ni ada anak, lalu maka dia berkata, saya memiliki 10 orang anak, ada 10 orang anak. Namun saya belum pernah melakukan hal ini kepada seseorang pun di antara mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Jadi ayat itu adalah daripada hadis Nabi SAW. Man la yarhamu la yurhamu. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Tuan-puan sekalian, penting tak untuk kita disayangi? Jawapannya sangat penting. Penting tak untuk kita menjadi orang yang penyayang? Jawapannya sangat-sangat penting menjadi orang penyayang. Kerana apa? Di sana Nabi SAW bersabda berkenaan dengan Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumullah, irham man fil ardi yarhamka fis sama. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini menjadi dorongan kepada kita untuk jadi orang yang penyayang. Dan kita beri kasih sayang tanpa syarat. Kalaupun orang tu tak balas pun kasih sayang kita, is okay. Sebab kita memberi kasih sayang kerana mengharapkan kasih sayang daripada Allah. Sebab apa? Dalam kita ikhlas memberi kasih sayang, mesti diuji. Antara ujiannya, orang yang kita beri kasih sayang tak balas kasih sayang. Itu ujian yang paling beratlah bagi siapa yang memberi tak dapat apa yang dia harapkan. Tapi jadikanlah hadis Nabi ini sebagai panduan. Daripada Abdullah bin, memang tak boleh baca encik. Daripada Abdullah bin, buat besar ke, buat kecil ke, jadi sekejap ya, minta maaf. Betul lah, subhanallah, tak teringat. Allah Akbar, ada kertas. Okey, subhanallah. Daripada Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang menyayangi orang lain. Nabi kata ar-rahimuna yarhamuhumullah. Seseorang penyayang, seseorang yang menyayangi orang lain pasti akan disayangi Allah. Dan Nabi sambung lagi, irham, sayangilah setiap penduduk bumi, nescaya engkau akan disayangi para penghuni langit. Masya Allah, subhanallah. Ini adalah hadis sahih, riwayat Tabrani 1460, status hadis sahih. Saya ulang lagi sekali, motivasi kita supaya jadi orang yang penyayang. Tak kira kepada siapa. Kita sayang walaupun orang tu kita tak kenal. Walaupun hanya di alam maya. Kita nampak dia macam susah. Dia macam sedang sakit, lepas tu hidup susah. Kita pun PM dia. Tanya dia, minta account number. Menunjukkan kasih sayang. Walaupun kepada orang yang pernah menyakiti kita. Walaupun kepada pelaku maksiat. Kita juga tunjukkan kasih sayang. Sekali lagi saya ulang. Nabi SAW bersabda, seseorang yang menyayangi orang lain pasti akan disayangi Allah. Sayangilah setiap penduduk bumi, nescaya engkau akan disayangi para penghuni langit. Jadi saya tanya tuan-puan, sahabat-sahabat sekalian, nak tak kita disayangi Allah? Nak tak kita disayangi oleh penduduk langit, iaitu para malaikat? Penduduk langit, malaikat, para nabi, orang salafus soleh, roh-roh orang yang beriman, bila mati rohnya berada di langit, hidup bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang nak disayangi Allah dan nak disayangi oleh penduduk langit, maka perlu jadi orang yang penyayang.
Ini disebut dalam hadis sahih. Seseorang yang menyayangi orang lain pasti akan disayangi Allah. Sayangilah setiap penduduk bumi, tak kira siapa, mana manusia. Nescaya engkau akan disayangi para penghuni langit. Bahkan kepada non-Muslim pun kita sayang dan kita hormati. Ya, semua nak, semua jawab ya. Memang nak, subhanallah. Okey, kita tengok lagi. Kasih sayang, Masya Allah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Ini satu hadis Nabi SAW. Bila saya baca hadis riwayat Muslim juga hadis yang sahih. Betapa hebatnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jarang hadis ini, dia kurang masyhur sikit dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillah mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan. Masya Allah. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat ataupun 100 kasih sayang, 100 belas kasihan. Dalam hadis ini menyebutkan Allah, innalillah, Allah memiliki mi'ata rahmah, 100 kasih sayang ataupun rahmat. Allahu akbar. Wahidatan bainal jin wal insi wal bahaim wal hawami fabima yata'atafuna ila akhir hadis. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat kasih sayang. Daripada 100 kasih sayang tersebut, hanya satu yang diturunkan Allah kepada jin, manusia, haiwan jinak dan buas. Dengan rahmat tersebut, mereka saling mengasihi dan menyayangi. Dan dengan rahmat itu pula, binatang buas dapat menyayangi anaknya. Adapun 99 rahmat Allah yang lain, maka hal itu ditangguhkan Allah, kerana Allah hanya akan memberikannya kepada para hambanya yang soleh pada hari kiamat kelak. Okey, yang ni saya nak conteng juga. Minta maaf Encik ya. Tak apa, Encik tak payah tinggikan pun tak apa. Kita ni je, kita buat, biarlah tak jelas sangat pun tak apa, sebabnya. Tapi kalau Encik nak tinggikan pun boleh, sebab saya rasa saya tak duduk dah, saya terus penutup dalam keadaan berdiri gini je. Okey. Okey. Dia memang ni sikit, sahabat-sahabat. Lepas tu saya takkan duduk dah Encik. Kesian Encik suami. Nak kena ubah-ubah. Okey. Jadi yang ni pula. Okey. Tu kaki-kaki situ Encik. Kaki tu. Biar rapat tu. Tak, kaki ni dah okey, kaki ni je. Okey. Subhanallah. Minta maaf ya. Macam itulah ya. Bila sendiri. Hadis Nabi SAW ni ada, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki, ini adalah anggaran 100, jangan bayangkan 100 kita ya. Ini Nabi sampaikan, hadis yang sahih ni Nabi sampaikan untuk kita mudah faham. Jangan bayangkan 100 yang disebutkan ni adalah 100 kita, sama juga dengan solat berjemaah 27 kali ganda, bukan 27 kita tu nilai dia. Kita tak tahu di sisi Allah nilainya macam mana. Nabi SAW bersabda, Allah memiliki 100 rahmat, ataupun kita sebutkan sebagai kasih sayangan, 100 rahmat. Boleh juga kita sebut sebagai kasih sayang. Okey. Daripada 100 hanya satu sahaja. Hanya satu yang diturunkan Allah ke bumi. Hanya satu rahmat. Hanya satu rahmat diturunkan ke bumi. Diturunkan ke bumi. Okey. Hadis Nabi ni sebut hanya satu yang diturunkan Allah kepada siapa? Kepada jin. Kepada jin. Lagi hadis ni sebut kepada manusia. Kemudian kepada binatang. Binatang pula Nabi sebut binatang jinak dan buas. Sama ada yang jinak buas. Sebab dua-dua binatang ni pun saling berkasih sayang. Bukannya kita kata binatang jinak kucing je. Binatang buas pun, binatang ganas pun saling berkasih sayang. Dan hanya satu rahmat. Subhanallah, hanya satu saja rahmat yang Allah turunkan ke bumi. Dan 99 rahmat lagi Allah simpan untuk akhirat. Untuk akhirat. Kepada siapa akhirat? Hamba yang soleh.
Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, memang menarik. Ketika saya membacakan hadis ni, beberapa ketika dahulu, bila saya tengok secara mendalam, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, iaitu kasih sayang. Dari 100 rahmat tersebut, hanya satu sahaja rahmat yang Allah turunkan ke bumi, yang mana daripada satu rahmat itulah Allah bahagikan kepada di kalangan jin, di kalangan manusia dan di kalangan binatang, jinak ataupun buas. Dengan rahmat tersebut, Nabi bersabda, mereka saling mengasihi dan menyayangi. Dengan satu rahmat ini, mereka saling mengasihi dan menyayangi. Dan dengan rahmat itu pula, binatang buas dapat menyayangi anaknya. Binatang buas dapat menyayangi anaknya. Adapun 99 rahmat Allah yang lain, lagi baki 99, maka hal itu ditangguhkan Allah. Kerana Allah hanya akan memberikannya kepada para hambanya yang soleh pada hari kiamat. Simpan untuk bahagian akhirat, Allah tangguh, Allah simpan untuk diberikan kepada hambanya yang soleh. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya nak tanya sahabat-sahabat, manusia ada berapa bilion hari ini? Manusia saja ada berapa bilion? Lebih kurang dalam dekat 7 bilion lah. 6 bilion lebih kan? 7 bilion. Ini manusia yang hidup hari ini. Bayangkan kalau manusia, kalau kita kira daripada Nabi Allah Adam sampai sekarang, tak tahu berapa ribu bilion ke berapa ratus bilion. Kita tak tahu. Jin agak-agak ada berapa? Berganda lagi jumlah berbanding manusia. Binatang pula agak-agak berapa banyak binatang. Termasuk burung yang berterbangan, termasuk ulat cacing, termasuk juga binatang binatang dalam lautan dan sebagainya. Terlalu banyak binatang. Kalau kita sebut tentang jumlah hari ini saja, kita tak tahu berapa jumlah ni. Nak sebutnya betapa besarnya satu rahmat Allah ni. Satu rahmat Allah ataupun satu kasih sayang Allah dikongsi oleh semua ni. Ini baru cerita hari ni, tak cerita yang daripada zaman Nabi Adam. Berkongsi semua ni pun masih cukup. Tak adalah kita kata, banyak sangat dah ni orang berkasih sayang. Kan tak cukup pula kasih sayang nak dibagi-bagi. Tak ada tuan-puan sekalian. Itu baru satu saja kasih sayang rahmat yang Allah turunkan ke bumi dan dikongsikan dengan sekalian makhluk. Masih lagi kasih sayang tak pernah pun tak cukup. Maksudnya kasih sayang itu tak pernah pun habis. Subhanallah, nak sebutnya betapa luasnya kasih sayang Allah. Baru satu tu sampai semua boleh berkasih sayang, saling menghormati, saling merindui, saling melindungi. Allah hanya menurunkan satu saja rahmatnya. Itu pun dah terlalu banyak rahmat Allah. Kau nak hitung kasih sayang Allah pada kita, tak terhitung, baru kita seorang. Allah beri kita mata percuma, Allah bagi telinga percuma. Tak ada bil sampai. Kalau bil sampai hujung bulan, bil apa tu bang? Baca pun susah nafas. Bil oksigen. Bulan ni banyak sikit guna oksigen, mahal sikit. Mungkin kita pun jimat bernafas, tapi Allah bagi percuma. Oksigen, nafas, jantung semua percuma. Waktu kita tidur, kita tak ada pesan pun pada Allah, ya Allah aku nak tidur ni, tolong jaga jantung, tolong jaga darah. Ya aku nak tidur ni agak-agak lah. Okey semua. Kita tidur tertonggeng, pusing ni. Tak ada terbalik pun organ. Siapa yang jaga kita? Allah ya Hafiz, ya Muhammad, yang maha menjaga, maha mengasihi. Nak sebutnya sahabat-sahabat yang bertakwa sekalian, kalau kita nak hitung kasih sayang Allah kepada kita saja, tak terhitung rahmat Allah. Bayangkan itu kita seorang, manusia berbilion, binatang, jin. Itu baru satu rahmat yang Allah turunkan. Nak kata betapa luasnya rahmat Allah, betapa hebatnya Allah. Tetapi 99 rahmat Allah ditangguhkan. Dalam hadis itu sebut perkataan tangguh. Ataupun Allah simpan untuk bahagian akhirat bagi hambanya yang soleh. Bagi hambanya yang soleh. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, nampak tak cik? Macam ni tinggi, hamba yang soleh, nampak? Untuk hamba yang soleh, seolahnya bagi orang yang soleh, buat amal soleh banyak-banyak di dunia, di akhirat kelak Allah akan beri rahmat, pengampunan, Allah beri syurga yang tidak terjangkau. Kita buat sikit je amal soleh, bukan banyak pun. Hari-hari kita masak dengan sabar, hari kita kemah rumah, bagi kita amalan tu biasa, tapi itu amal soleh. Soleh maksudnya apa? Amal kebaikan. Kita buat baik pada suami, buat baik pada anak, kita buat baik sekian-sekian. Tuan-puan sekalian, amal soleh ni, kalaupun kita rasa benda tu kecil, di sisi Allah besar. Orang yang melakukan amal soleh mestilah yang wajib buatlah. Solat, tutup aurat, jaga pergaulan, tinggalkan maksiat, semua tu wajib buatlah. Buat maksiat, bertaubat. Itu ciri-ciri basic orang soleh. Tapi dia buat juga banyak amalan-amalan sunat yang bukan jadi kewajipan dia pun. Kan, suka senyum, suka muliakan orang, masak-masak mesti lebih bagi kat jiran. Itu besar sangat pahala dia. Jadi subhanallah,
peluang kita orang yang suka buat amal soleh sangat luas bila di mahsyar kelak untuk dapat rahmat kasih sayang Allah. Sebab kalau satu pun dah banyak sangat, 99 lagi banyak. Jadi jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Dan sebagai penutup sahabat-sahabat, sebenarnya sekarang dah okey dah dekat sejam setengah. Nabi SAW kasih sayang kepada Allah. Saya nak baca Mencari amat bahagia cintanya dan dengan kemudian berdoa, adakah tidak menjadi hamba? Kasih sayang kepada Rasulullah. Saya nak baca ni. Bukan yang ni, memang banyaklah kasih sayang ni kepada isteri, berkongsi makanan, Nabi berkongsi kisah-kisah kasih sayang kepada sesama manusia. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Izinkan saya nak baca dua hadis Nabi, dan kedua-dua ni saya pernah dah sebut dalam ceramah kalian, sahabat-sahabat semua. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, pada suatu ketika ada seorang lelaki yang mengunjungi saudaranya di desa yang lain. Maksudnya ada seorang lelaki ataupun perempuan pun termasuklah. Dia pergi ziarah, mengunjungi saudaranya di kampung yang lain. Kemudian Allah pun mengutus malaikat untuk menemui orang tersebut. Ketika orang itu di tengah perjalanannya ke desa yang dituju, sebab saya tak nulis dah ni, boleh pusing kepada saya. Nak habis dah ni. Saya tak lebih dah ni, 5 minit lagi. Ramai nak masak nak tunjuk kasih sayang. Terima kasih sahabat-sahabat. Jangan lupa nanti kita berinfak kepada masjid yang jadi penganjur kita hari ini, iaitu terima kasih kepada Masjid Pro 2. Nabi SAW bersabda, pada suatu ketika ada seorang lelaki yang mengunjungi saudaranya di desa yang lain. Kemudian Allah pun mengutus malaikat untuk menemui orang tersebut. Masya Allah. Ketika orang itu di tengah perjalanannya ke desa yang dituju, maka malaikat tersebut bertanya, kamu nak ke mana? Malaikat tanya. Allah utuskan malaikat untuk bertanya. Orang itu menjawab, saya akan menziarahi saudara saya yang berada di desa lain. Malaikat itu terus bertanya kepadanya, apakah kamu mempunyai satu perkara yang menguntungkan dengannya? Kamu ada hajat ke? Kamu ada sesuatu ke? Ada sebab ke kamu pergi ziarah ni? Lalu lelaki itu menjawab, tidak. Saya hanya mencintainya kerana Allah Azza wa Jalla. Maksudnya aku tak ada apa-apa hajat, bukan sebab nak pinjam duit ke, bukan sebab nak pergi promote takaful ke, bukan sebab nak promote KW ke. Ini contoh saja, jangan kecil hati pula kalau saya nak sebut semua produk kan. Sebab ada orang pergi ziarah saudara, pergi ziarah kawan, ada hajat-hajat lain. Ada yang nak pinjam duit, ada yang sekian, ada perkara-perkara lain. Lalu ditanya, adakah kamu, malaikat tanya, apakah kamu mempunyai satu perkara yang menguntungkan dengannya? Lelaki itu menjawab, tidak. Saya hanya mencintainya kerana Allah. Nak pergi ziarah ni memang kerana Allah, sebab memang saya sayang dia. Akhirnya malaikat itu berkata, sesungguhnya aku ini adalah malaikat utusan yang diutus untuk memberitahu kamu bahawasanya Allah akan sentiasa mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu kerana Allah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya bukan kata salah pergi ziarah kawan sebab ada hajat. Tak salah. Tak salah pun pergi ziarah ahli keluarga untuk tujuan-tujuan tertentu. Nak minta bantuan, nak minta tolong kan, dan sebagainya. Tetapi siapa hari ini, sekarang kita tak boleh ziarah secara fizikal, tapi boleh ziarah alam maya. Kita PM saudara kita, kawan-kawan kita, tanya khabar, berkhabar. Kawan kita kata, kenapa mesej tiba-tiba, ada apa-apa? Tak ada apa-apa, memang saja tanya khabar. Saya doakan kamu semoga sehat, semoga berjaya. Saya tengok sekarang sedang buat bisnes kan, dan saya nak cakap, saya sayang kamu kerana Allah. Dan orang tu pun mungkin pelik. Peliknya. Siapa yang nak, sebagaimana hadis Nabi ni, Nabi sebut apa? Malaikat menyampaikan pesan kepada lelaki ini untuk menjadi panduan kepada kita. Nah, malaikat cakap apa? Sesungguhnya aku ini adalah malaikat utusan yang diutus untuk memberitahu kepadamu bahawasanya Allah sentiasa mencintaimu selagi mana kamu mencintai saudaramu kerana Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi habis live ni kita kena sebarkan kasih sayang. Bila ada orang perlukan pertolongan, bila ada orang minta doa di FB, di page, di Instagram, terus komen doa. Kemudian mungkin kita boleh tanya khabar. Lepas tu kalau kita tanya, kalau susah, kalau ada apa-apa, mesejlah saya.
Kalaulah rasa ramai sangat, kawan-kawan kita buat 10 orang je. Kita mesej, 5 orang ke kita mesej tanya khabar. Supaya apa? Kita tergolong di kalangan orang menziarahi. Kita tak boleh ziarah fizikal, ziarah alam maya. Dan hadis Nabi yang terakhir, Nabi SAW, banyak hadis Nabi tentang kasih sayang, tapi yang saya akan baca yang terakhir ialah daripada Anas radhiyallahu anhu, bahawasanya ada seorang yang duduk di hadapan Nabi. Ada seorang sahabat Nabi duduk depan Nabi ni. Kemudian ada seorang lelaki yang lalu. Adalah seorang lelaki yang melintas. Ini pun hadis sahih riwayat Nasa'i. Ada seorang lelaki yang lalu di situ. Lantas orang yang duduk di hadapan Nabi berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya mencintai orang itu." Dia cakap kat Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh saya sayang orang tu yang baru melintas tu. Saya sayang dia." Lalu Nabi bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah beritahu kepadanya? Kamu cakap tak yang kamu sayang dia?" Nabi tanya, "Adakah kamu beritahu, kamu cakap kamu sayang dia?" Dia pun menjawab, "Belum ya Rasulullah." Terus Nabi bersabda, "Beritahukanlah kepadanya. Pergi cakap yang kamu sayang dia." Nabi suruh, tuan-puan sekalian. Kemudian lelaki itu menemui orang tersebut dan berkata, "Sesungguhnya saya mencintaimu kerana Allah." Ni sesama lelaki ni, sayang kerana Allah ni. "So, saya mencintai kamu kerana Allah." Orang itu pun menjawab, "Semoga kamu dicintai oleh zat yang menjadikan kamu cinta kepadaku kerananya." Lelaki itu jawab, "Semoga kamu dicintai oleh zat, iaitu kamu dicintai oleh Allah yang menjadikan kamu cinta kepadaku kerananya." Masya Allah, indah kan? Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, tolong sahabat-sahabat, orang lelaki terutamanya, wahai para suami, para lelaki sekalian, tolonglah ringankan mulut anda, ringankanlah lidah anda. Kalau benar anda ingin disayangi Allah, kalau benar anda nak masuk syurga Allah, kalau benar anda nak ikut sunnah Nabi, jika benar anda nak kalian nak nak tulis encik, sorry, ada pula nak tulis encik, tengok ya. Kalau benar nak sentiasa dalam rahmat Allah, maka Nabi ajarkan apa? Kalau sayang seseorang, cakap. Jadi para suami sekalian, mungkin kita kena akui kita ego, susah nak cakap sayang dekat isteri, susah nak cakap sayang pada anak, susah nak cakap sayang pada adik-beradik. Begitu juga dengan isteri. Ada ramai juga perempuan susah nak cakap sayang, ego ke apa tak tahu. Cakap sayang pada anak pun payah. Nabi tadi tegur seorang sahabat yang tak cium anak. Jadi tuan-puan, bila berlaku COVID-19, kita banyak duduk di rumah. Yang paling cabaran kita yang paling utama adalah nak menjaga adab dalam keluarga. Sebab tak jumpa orang luar ni. Sejauh mana kita berakhlak mulia dengan suami, suami akhlak mulia dengan isteri, sejauh mana ibu ayah berakhlak mulia dengan anak, sejauh mana kita beradab, anak pula beradab dengan kita, dan sejauh mana pula sama anak-anak tu beradab. Sebab itu sangat cabaran. Dulu jumpa malam sekejap, tak sempat nak gaduh. Sekarang 24 jam jumpa. Dulu anak-anak pun yang ni pergi sekolah, petang dijumpa pun tak sempat gaduh. Sekarang 24 jam. Sebab itu saya suka menyebutkan cabaran utama bila duduk lockdown, duduk di rumah adalah untuk menjaga adab seisi keluarga. Adab paling utama dalam menunjukkan kasih sayang. Jadi tolong, Nabi sebut apa? Cium. Nabi suruh cium. Kan? Yelah, cium tu mestilah ada peluk juga kan. Ini yang bukan bernafsu ni, dengan kasih sayang. Lepas tu Nabi suruh apa? Cakap. Dan ni memang peluk, betul tak? Cakap. Suami cakaplah I love you. Ataupun isteri suka apa? Isteri suka dipanggil darling, sayang. Panggil lah, walaupun saya tak reti lah nak panggil, keluarga saya tak biasalah. Apa salahnya belajar perkara yang Nabi sendiri memanggil isteri dengan panggilan yang isteri suka. Panggilan yang ya Aish, ya Humaira, dengan panggilan sayang dan sebagainya. Okey, darling, sayang ke apa ke. Subhanallah, cakap dekat anak, Umi sayang, Abi sayang, kadang peluk, kadang cium anak. Subhanallah. Lepas tu sesama anak, kalau menjadi amalan kami sebelum tidur, kumpul sekejap, 10 minit je tuan-puan sekalian. Kumpul, baca ayat kursi, kemudian baca 3 kul, baca doa tidur. Dan baca Fatihah pun boleh. Yelah, selepas maghrib, isyak kita dah baca Al-Mulk. Ini pukul 10 nak tidur ni kan, mesti berkumpul sekejap semua, satu ruang, tak kira lah ruang mana, tak perlu ruang khas pun.
duduk tengah-tengah rumah ke, okey jumpa kejap, dia orang dah tahu, okey nak tidur jumpa kejap. Kita pun baca sama-sama, lepas tu sapu seluruh tubuh. Lepas tu masing-masing mesti wajib salam. Saya salam suami, bagi contoh pada anak-anak. Okey, suami pun, lepas tu wajib sebut apa? Terima kasih dan minta maaf. Lepas tu wajib sebut sayang. Contohnya Atikah dengan Luqman. Atikah akan cakap, Atikah sayang Luqman. Luqman pun cakap, Luqman pun sayang Atikah. Walaupun dia orang macam budak-budak, macam malas, macam malu-malu, ataupun dia orang baru bergaduh, tiba-tiba nak cakap sayang. Betul kan? Tapi rutin tu saya perhatikan, dia boleh menyelesaikan banyak masalah yang dah berlaku siang. Yang siang tu dia orang berebut barang, dia ada bergaduh, biasalah. Budak-budak, anak-anak ramai. Jadi ada je bergaduh. Tapi bila malam, tutuplah dengan cara yang terbaik. Lama-lama dia orang terbiasa. Kalau ada yang bergaduh je, kita akan panggil, lepas tu adili dengan seadanya. Bukan dengan sebelah pihak, mesti dengar. Okey, kenapa? Ini kenapa? Dan mesti diakhirkan dengan salam dan cakap sayang. Mesti salam, okey, Luqman minta maaf. Okey, Sarah minta maaf. Sarah sayang Luqman. Walaupun macam susah nak sebut, Sarah sayang Luqman kerana Allah. Tapi subhanallah, sebenarnya kita sedang melatih. Sebab itu kita tak boleh tunggu. Tunggulah esok, kalau saya ada rasa sayang, saya sayang. Tunggulah esok, kalau saya nak ucap I love you, saya ucap. Jangan tunggu esok, esok belum tentu ada. Benda itu perlu dilatih, perlu diraih, perlu diusahakan. Subhanallah, sebab apa? Syaitan memang tak suka orang yang berkasih sayang. Syaitan memang tak suka ikut sunnah Nabi. Nabi suruh apa? Kalau sayang cakap, puji, sedaplah awak masak, bersihlah rumah, awak ni isi yang terbaik lah bagi saya awak isi yang sangat baik. Bang, awak ni cakap. Nabi suruh cakap benda-benda yang menyenangkan orang kita sayang. Cium, peluk dan sebagainya. Subhanallah, ini dalam bentuk fasa menyatakan kasih sayang. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya ingin mengajak Encik ni, kalau ketuk tu ada something. Okey. Oh, nampak Encik suami. Encik, nampak Encik. Encik lari pula. Sebab Encik tak pakai ni kan. Pakai baju. Okey, subhanallah. Okey, alhamdulillah. Saya ingin mengajak sahabat-sahabat dimati Allah sekalian untuk menunjukkan kasih sayang kepada saudara-saudara kita yang asnaf fakir miskin dalam menjalankan ibadah korban. Kami melalui NGO Sahabat Amal Care ada mengadakan ibadah korban dan kita fokus khususnya di Malaysia. Kita target seramai mungkin asnaf fakir miskin yang kita nak bantu dan bagi tunjukkan kasih sayang kita sesama umat Islam di Malaysia. Walau bagaimanapun, kami juga ada melaksanakan mewakili tuan-puan sekalian melakukan ibadah korban di luar negara. Luar negara seperti Kemboja, Thailand, Rohingya, Indonesia, Afrika, Palestin, di Palestin, kemudian mana Myanmar, macam itulah. Filipin, kawasan umat Islam minoriti yang miskin. Subhanallah. Kepada siapa yang mampu, subhanallah, kami sangat mengalukan kalian melakukan ibadah korban dalam Malaysia. Kita dah ada lembu yang disediakan daripada ladang ternak umah yang kita ternak sendiri. Di bawah NGO Sahabat Amal Care ada satu ladang ternak umah. Ada lembu hampir 500 ekor, ada kambing, ada biri-biri. Ada lembu yang besar, Brahman sampai 1 tan lebih, 100 kilo lebih, 1 kilo, 1000 kilo lebih. Ada lembu yang small, ada lembu yang medium. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, di bawah NGO Sahabat Amal Care yang berdaftar asnaf fakir miskin daripada setahun lebih dah kita ni. Sebab apa? Bajet kita keluarkan untuk bantuan asnaf fakir miskin dah lebih 5 juta. Saya pun tak ingat dah figure yang betulnya, memang lebih dah 5 juta. Dan yang memohon dengan kami sebenarnya lebih 20,000. Mungkin lebih 30,000 asnaf fakir miskin yang ada rekod dengan kami. Jadi kita ada aktivis wakil NGO kita Sahabat Amal Care seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Jadi kami dah ada sasaran asnaf fakir miskin yang untuk diagihkan. Tak timbul kerisauan, Ustazah kan nanti tak sempat agih, kan tak cukup nak agih macam mana? Kami dah buat plan dah tuan-puan sekalian. Lembu di ladang ternak umah akan disembelih dalam tempoh 4 hari. Hari raya pertama, raya kedua, raya ketiga, raya keempat. Kemudian selepas itu akan diagihkan kepada negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Kita target paling kurang 10 ekor lembu untuk setiap negeri.
Nanti hantar. Kita dah ready dah semua dengan kenderaan, dengan transport, pengagihan macam mana. Sebab di bawah aktivis tu, ejen tu, NGO kita wakil negeri ni, dah ada senarai nama asnaf fakir miskin yang mereka santuni. Ada yang dah tak perlu santuni, kita delete lah nama. Maksudnya kita buat dengan telus. Bukannya kita kejar nak banyak lembu je, lepas tu dah tak tahu nak agih siapa, akhirnya agih kepada orang yang sama. Tak, kami amanah dengan setiap sumbangan yang kalian berikan. Kita akan bagi kepada orang yang berbeza. Manakala di Sabah Sarawak, aktivis kami di sana sangat aktif dan asnaf fakir miskin di sana lagi ramai, kami hanya akan berikan bentuk keuangan, duit kepada aktivis sana, beli lembu ataupun kambing atau beri-beri di sana. Jika kalian mampu, ambillah 1 ekor lembu. Kalau tak mampu, ambil satu bahagian lembu yang daripada binatang lembu yang besar. Kalau tak mampu, seekor kambing pun boleh. Tak mampu, ambillah bahagian yang ni. Kalau dalam Malaysia lebih kurang dalam 700, memang agak mahal. Namun bagi yang tidak mampu, marilah sama-sama kita melaksanakan tanggungjawab, menunjukkan kasih sayang kepada umat Islam di luar negara yang sebutkan tadi, banyak negara yang jadi ejen kami. Alhamdulillah. Serendah keluar negara dalam 250 sahaja, kita buat dengan cara yang terbaik, benar-benar sampai kepada sasaran asnaf fakir miskin. Dan kita tahu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada amalan yang lebih dicintai apabila tibanya hari Aidul Adha, hari raya Aidul Adha, melainkan kamu menumpahkan darah binatang, iaitu melakukan ibadah korban. Sesungguhnya setiap kuku, bulu, setiap bulu, kuku, taring, gigi taring akan menjadi saksi di mahsyar kelak. Dan sebelum darah binatang korban itu jatuh menitik ke bumi, rahmat Allah, redha Allah sampai dulu kepada kita. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi yang lain menceritakan, menggambarkan kelebihan ibadah korban. Siapa yang nak bayar ansuran pun boleh dengan kami. Yang penting selesaikan bayaran sebelum ibadah korban dilaksanakan. Maksudnya bayar seminggu sekali, seminggu berapa. Tak mampu di Malaysia, ambil bahagian ibadah korban luar negara. Pastikan kita ambil bahagian ni. Dan belum tentu korban tahun depan kita mampu. Kalau kita kata Ustazah tak sempat tahun ni, tahun depan lah insyaAllah. Belum tentu. Cuba usaha juga, berdoa dengan Allah, insyaAllah Allah murahkan rezeki. Mungkin kita boleh gadaikan. Kalau saya lah orang tanya Ustazah, saya tak mampu, lepas tu saya nampak dia gelang, saya terus terang je, puan boleh je nak buat arwah nu gelang tu, lepas tu gunalah, nanti ada duit bayar balik. Takkan sampai macam tu. Saya kata kalau ada orang yang faham tentang hakikat ibadah korban ni, dia sanggup korbankan harta dia. Kalau ada emas, ada cincin, dia sanggup pergi gadai untuk buat ibadah korban, kerana betapa besar. Sampai Nabi kata tidak ada amalan yang dicintai oleh Allah melebihi ibadah korban bila tiba Aidul Adha. Subhanallah, muslimin muslimat di mata Allah, korban yang kita lakukan adalah bukti cinta kita kepada Allah. Allah nak test kita. Kamu mencintai Allah lagi ke yang memberi rezeki, ataupun kamu mencintai harta kamu? Lalu kita ambil bahagian daripada harta kita, kita buat ibadah korban. Itu adalah pembuktian cinta. Kita tidak dituntut untuk mengorbankan anak sebagaimana Nabi Ibrahim Allah perintah sembelih. Tak. Tapi kita diminta untuk melakukan sedikit korban sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa-siapa yang nak, Ustazah save lah. Ya, kita save. Siapa yang nak ibadah korban ni, anda boleh kalau di IG boleh DM ya. Di IG boleh DM. Di page ada nombor telefon untuk ibadah korban tu, 0120903735. Boleh hubungi ya. Ya, saya save dan ambil bahagian ibadah korban. Alhamdulillah, terima kasih ya. Sekadar itulah daripada saya. Mohon maaf salah dan silap. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I love you so much. Terima kasih. Petang ni ada kuliah lagi ya Encik? Petang ni ada lagi kuliah pukul 2. Harap tak jemu. Berjumpa lagi petang ni pukul 2. Esok tak ada kan? Esok tak ada, cuti 1 hari. Petang ni ada 1, tajuk apa ya? Tak apa, kita tengok semula. Ada, nanti tengok dekat page ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita save live ni, kita save. Nanti tengok dekat IGTV, nanti tengok dekat PM, dekat Facebook page. Okey, jumpa lagi. Selamat hujung minggu.